Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So pagi ni malam ni Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis. So hari ni ada sesuatu yang berlaku di chart, so nanti Zul akan terangkan. Sebelum kita pergi lebih lanjut, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market apa yang dah berlaku untuk hari ini. So guys, let's go. Ini ialah Coin Market Cap. So macam biasa kita akan zoom dan kita akan tengok total market cap. Total market baru 1.56 trilion. So peningkatan untuk inilah 1.33%. So sekejap dia akan refresh sikit, kita tengok untuk latest punya. Okey, ni latest punya kita tengok 1.52 trilion kejatuhan tadi dalam 30 bilion. So kita tengok ada sedikit kejatuhan untuk kita market untuk hari ini dalam 1.46%. So masih ingat kita masih awal lagi, masa pukul 8 mungkin ada region balik, so tak tahu lagi. Untuk review untuk hari total 24 hour kita tengok untuk 8 pagi esok lah. So untuk setakat hari ni apa yang kita ada, market cap sikit berkurangan sebanyak 1.46%. Untuk volume juga masih lagi pengurangan sebanyak 5.92%. Untuk dominan terus melakukan penurunan. So untuk pagi ni dalam 48, so terus melakukan penurunan. So bila kita tengok ni, apa yang akan berlaku ni short term untuk dalam market ni, kalau kita tak tengok chart pun apa yang berlaku, total cap berkurangan, dominan berkurangan. So apa yang akan berlaku, Bitcoin akan melakukan kejatuhan. So macam inilah, bila Bitcoin akan jatuh, dia akan drag sekali untuk altcoin. So adakah altcoin akan drop kan? Nanti kita akan tengok di chart ataupun harga semasa. So tengok harga semasa untuk Bitcoin sekarang. So Bitcoin berada di 38.6. So untuk pagi ni kita tengok dalam 40 lebih. So untuk malam pagi tadi dalam 40 lebih, 40.5. So now untuk malam 38.6. So sebenarnya ada satu pattern bearish yang Zul share ke tak share, Zul tak ingat, tapi Zul rasa tak share sebab pagi tadi Zul share untuk pattern single triangle, tapi apa pun single triangle tu naik pun tak tinggi pun, masih belum kata mengkonfirmkan kita untuk bull run. So tapi yang satu chart yang besar tu falling rising wedge tu memang confirm untuk kalau kita jatuh, memang kita expect akan berlaku kejatuhan lah. So apa nanti kita akan chart untuk detail. So Bitcoin 38.6, untuk Ethereum 2.3k. So berlaku banyak peningkatan 1.56. So banting itu tengok dalam 2.4. So Binance 310. So sedikit kejatuhan untuk hari ni. Kadang-kadang kat dalam 1.3 jatuh sikit 0.84. And then mostly perkanjakan semua sedikit kejatuhan lah. Untuk Dogecoin balik bawah pada 20 sen. Untuk SRP pagi tadi 70 sen. So dalam 72 sen melakukan sikit peningkatan. So good untuk SRP sebab SRP ni ada sikit news macam ada collaboration dengan Japan ni semua. Kat tu tak baca detail, tapi ada sedikit good news lah untuk SRP tu. Tapi apa pun itu hanya sebagai short term je. Apa pun kita tengok market BTC sekiranya BTC drop, kita akan melakukan harga lain pun akan drop lah. So untuk lain-lain coin semua melakukan orang kata peningkatan juga, cuma sikit je, 2%, 1%. So untuk Solana pun 7%. So Solana bagus, peningkatan drastik. Macam cakap antara banyak altcoin, Solana yang paling perform naknya. Solana paling perform 7.8%. Dan untuk dia punya chart pun nanti kita akan chart ke Solana ni, sebab apa tadi ada subscriber Zul request untuk Solana. So nanti hari ni Zul akan pergi Solana lah, Bitcoin mungkin dan Zul pergi Solana. Okay guys, let's go kita pergi ke chart, kita tengok apa yang dah berlaku untuk hari ni. Right, so inilah chart Bitcoin. So sebelum tu kita akan pergi total market dulu, apa yang dah berlaku total market. So total market kita berlaku. So apa yang kita untuk harapkan untuk hari ini ialah kita ada semi triangle, yang mana tu cakap pagi tadi confirmation untuk dia break ke atas. So now dah pun break, cuma kita tak sampai target. Tapi apa yang kita risau adalah throwback. So kiranya throwback itu hanya dalam trend line, so bagus untuk dia break atas. Tapi sekarang market cap drop balik ke bawah. So bila drop bawah ni, apa yang berlaku kat sini, sebelum ni tu ada monitor ini trend line uptrend ni. Tu kat sini membiarkan delete dulu tu punya. Kita tengok yang ni dah gagal, so kita akan delete. So apa yang kita monitor yang ni lah. So kita ada tengok, kita nampak satu pattern uptrend tu yang ni. So trend line, so dah pun break. So break ni pun yang risau sebab apa, so masih lagi bullish. Cuma macam cakap, kita ada pattern yang besar ni, pattern yang ini. So ingat pattern ini, so macam cakap kita perlu, dia akan berlaku breakout. So sebenarnya dah pun breakout. So it expected untuk berlaku apa juga bagi tadi, throwback. So apa throwback tu akan retest balik trend line. So untuk retest tu, bila cakap ada tu tarik panjang sikit dia ni,
line putih ni. So apa tu expected, dia akan retest at least retest ke atas garisan uptrend hijau ni. So apa yang tu expected lah, price tu akan melakukan kejatuhan untuk bawah ni. So kalau jatuh bawah ni, kita ada sedikit potential untuk bullish, tapi price masih lagi macam cakap, masih juga boleh jatuh ke bawah ni ikutkan Fibonacci. So dalam kawasan ini 1.3 balik, 1.3 trilion. So boleh aja price tu jatuh. Yang paling better adalah price itu akan jatuh kawasan ni je dan baru naik. Dan boleh juga price tu ni, kalau ini sedikit weak ataupun sedikit regain untuk bear, untuk sekiranya price tu jatuh bawah. Dan sekiranya price tu gagal untuk regain balik, kita akan tengok price tu jatuh bawah, kemudian maybe akan pergi balik ke 1 trilion. Sebab tu cakap ini di crypto market, apa tengok sekiranya total market meningkat, harga semua akan meningkat, tapi harga boleh jatuh, semua coin pun akan jatuh. So untuk total market tu berhati-hati lagi. Total market walaupun dah ada ni, kita masih lagi setiap pattern tu walaupun dah breakout, selagi belum sampai target dia, selagi tu kata masih berjaga-jaga lah. So untuk ini apa yang Zul expectedkan, yes Zul masih lagi bullish, masih lagi fikir untuk pergerakan tu melakukan kenaikan. Cuma apa yang Zul nak, apa yang expect dalam ni, kita akan nampak pergerakan price ni untuk throwback dulu di kawasan ni sebelum melakukan ke atas. So throwback tu macam mana? Throwback positif ataupun throwback yang sedikit negatif, iaitu throwback ke kawasan Fibonacci. Kemudian sekiranya Fibonacci ni dapat bertahan price daripada break bawah. Break bawah ni kita tak nak. Kalau break bawah ni kita akan expected, kita akan bearish lah, kita masuk dalam bearish balik, dan expected price tu maybe sampai kawasan ni dan barulah akan menurunkan bawah. Sebab apa? Untuk ni kita akan ceritakan pasal worst case ni. Okay, worst case maknanya kita ada pattern ni, maksudnya kat sebenarnya kita ada pattern bearish ni. So macam cakap 58% untuk break ke bawah. So now kita ada breakout bawah. So breakout ni menentukan price tu akan sampai ke price target 18. So very bullish lah 48. So apa yang kita tak nak ialah berlaku fake out. Apa tu fake out? Price break ke atas, sepatutnya ialah pattern bearish. So dia dah break pattern bearish, so expected naik ke atas. Dan dia boleh apa berlaku, dia break ke atas ni. So sekiranya bounce balik kawasan ni, very good untuk naik ke atas. Tapi sekiranya break kawasan ni, kita ada last warning di Fibonacci ni untuk kembali balik ke atas. Tapi sekiranya price itu break, sekiranya break kawasan kode Fibonacci untuk RSI ni, probably price itu akan melakukan apa yang sepatutnya buat lah. Inilah pattern bearish. So dia akan break ini untuk pre-LS pergi 1 trilion ataupun 2 trilion. So untuk yang ni sepatutnya price itu target dalam point of breaking. Kalau ikutkan untuk bearish, sepatutnya price itu sampai ke dalam 700 bilion 500. So dalam tu ni kita akan expect akan nampak lah Bitcoin maybe harga terendah dalam mungkin dalam 20k ataupun 15k. So itu yang worst case akan berlaku, tapi kita masih dalam momentum bullish. So kita masih lagi bullish. So expected akan berlaku, tak expected akan berlaku, kita akan maybe another drop. Macam cakap sebelum ni kita belum buat lagi, kita buat higher low. Now kita buat higher high. So macam cakap expected untuk buat lower low, higher high, lower high, kemudian buat higher high. So apa yang expected, sekiranya price itu rebound kat sini bagus, rebound kat sini pun bagus, tak masalah. So expected kita, inilah kita warning sign. Sekiranya total market jatuh bawah ni, kita akan expected price tu kan jatuh lebih bawah. So itu total market, so masih bullish. So tengok apa berlaku, jangan risau. Ini expected akan magu retest je, lower low, ingat higher high, higher low, lower low, expected buat lower low. Sebenarnya lower low lower low yang paling cantik adalah dibuat di retracement Fibonacci antara 06 kawasan ni lah, antara 1.3 1.2. So kalau ini berlaku, kita akan nampak harga BTC akan jatuh, Altcoin pun jatuh. So sekiranya ini berlaku, kat mana harga BTC akan jatuh? So let's go, kita pergi ke BTC. So ini BTC, inilah daily. So sama juga apa yang berlaku, chart dia lebih kurang sama. So macam cakap, selagi price itu tak break trendline ni, selagi lah Zul tak betul-betul positif untuk buran ataupun betul-betul buat running run untuk buran. Tapi inilah orang kata permulaan lah, bibit permulaan untuk melakukan buran. So apa yang kita buat, kenapa tu cakap ni adalah permulaan untuk buran? Pertama kita buat lower low, kita tak berjaya buat lower low yang baru. Ini paling lower low kita buat. Kemudian kita buat kita buat higher high. Sebelum ni kita buat higher low. Kemudian apa yang kita buat higher high. So very good. Itu adalah antara langkah pertama untuk buran. So next langkah seterusnya apa buat? Perlu buat lower high. So lower high tu macam tamu juga expected, sebab ni kata candle yang cantik, tak ada sebarang merah untuk kita ambil line. So tak nak, kalau untuk daily kita kena ambil bawah ni, to swing high to swing low.
Kita ambil ni swing high swing low akan dapat Fibonacci antara 0.6-0.7 antara 34 ke 32K. So whatever price sampai kawasan itu kita mesti invest. So whatever, kata macam dalam untuk investor anda perlu buy lah. So kalau price jatuh bawah tu anda tak beli, so jangan salahkan Zul. So kita kena grab. Apa macam cakap, whatever opportunity untuk buy dip tu kita buy. So price tu naik atau turun tak masalah. Kalau naik kita enjoy profit, kalau turun kita hold sebagai asset. So macam cakap, give a time, whatever price tu akan naik balik untuk melakukan buruan. So adakah ini akan sekiranya worst case tadi apa yang berlaku, dominant tadi di market cap jatuh bawah ni, untuk BTC pun jatuh bawah ni, mungkin kita akan pergi untuk kita punya price target di kawasan 25-26, dan yang paling tunggu-tunggu katnya adalah di kawasan 20K. Sebab apa 20K? 20K adalah all time high tertinggi masa 2017 yang kita belum test lagi, masih belum test lagi. Sama juga terkini price tu naik nanti sampai 180K, kita ada retestment. So retestment yang kat mana kita akan tunggu paling cantik adalah di kawasan yang all time high yang sekarang ni 65K. So katakan price buat buran sampai 60 sampai tu punya paling tinggi 180K dolar, dan price akan jatuh balik regain bawah. So expected tu probably akan jatuh balik ke kawasan tinggi ni. Sama juga apa yang untuk sekarang ni, harga tinggi 65K. So Zul masih expected untuk jatuh sampai 20K. Sebab apa 20K tu jatuh ke bawah. So adakah hari ni sekarang untuk data ini menunjukkan price jatuh? Tidak. Price data di chart kan tak menunjukkan price tu akan jatuh bawah. Price menunjukkan kita untuk data melakukan buran. Sebab apa, macam cakap, kita lower low buat high high tu expected untuk buat lower high sebelum melakukan ke atas. So apa yang tu expected berlaku ialah price itu macam cakap sama kat dominant price tak boleh break bawah ini. So bawah kata 32 ni, break bawah 30 kata ni, kita akan expected untuk price tu sampai kawasan ni. Boleh juga price tu akan bermain bound kawasan ini sebelum melakukan buran. So whatever price ni kawasan 30 wajib belilah. So ini atau kita beli juga. Sebab apa, kalau adalah yang bagus apa, price bound kawasan ni dah melaku breakout ni akan melaku another buran. So ini must beli, kata wajib belilah. Zul pernah dah set pun buy Zul kat sini. Zul set betul-betul kat 34. Sebab apa, pergi 4 hours. Pergi 4 hours kita akan nampak lebih detail lah. 4 hours sebab apa Zul set di 34 tu, kita tarik Fibonacci swing high twin low to swing high tu, kita dapat kawasan ni. So dia set betul-betul 34. Sebab apa tu tak nak miss. Kadang-kadang tu dia ada sentuh sikit aja naik atas tu, tak apa, tu buy atas sedikit 34, kemudian sekiranya tentu kata confirm hit lah. Kalau dia jatuh bawah ni confirm hit, kemudian tu akan tengok dia akan naik tu akan enjoy. Dan bila naik enjoy profit, kat mana next buy tu, bila dia break trend line hijau ni. So macam cakap, bila price break hijau ni, kita akan tunggu pula dia akan buat retestment, kemudian barulah retestment tu kita buy pula. So kata buy tu step by step, jangan buy long in. Setiap pembelian tu jangan tamak. Bila jatuh kawasan kita nampak, kita buy. So macam Zul nak kawasan 34. So kalau price tu jatuh 34, kita beli. Apa pun jadi kita beli. Kali ni jatuh bawah, kita akan hold. Kita akan tunggu next kawasan buy macam cakap 30, 26, 24, 20 dan 15K. So kita tunggu je. Sekali jatuh kita grab opportunity. Sebab apa, bagi Zul untuk long term adakan kenaikan yang drastik. Untuk sekarang adakah berlaku jatuh lagi? Tidak. Sebab apa, price menunjukkan bibit-bibit untuk melakukan kenaikan. So now macam cakap, berhati-hati kat ni. Nak buy, sebab tu cakap betul tak buy pun kawasan ni. Sebab apa, tu tunggu retestment baru buy. Sebab apa, kita dah ada pembelian belakang-belakang ni. So pembelian belakang ni, so ingat siapa dulu tu pernah buy ni, tu cakap itu ini adalah buy risiko. Sebab tu cakap tu buy, tu tak expect untuk anda ikut. So macam cakap itu, Dubai tu kawasan ni high risky tu berlaku, price tu jatuh. So now tu expected memang price jatuh, tu anda ambil opportunity. So kat sini tu tak ambil lah. Sebab apa, tu tahu ini bila very high risiko untuk buy kat sini. Sebab apa, kita buy kawasan resistance bukan kawasan buy. Resistance adalah kawasan untuk melakukan rejection. So buy di kawasan support. Ini support, so boleh kita buy. So expected anda boleh, siapa nak ikut Zul sini, Zul dah set buy 34K di Binance. Zul dah set pun, dan Zul dah pun nak tambah dana lagi dalam Binance, and then Zul akan set lagi lah 34. Macam cakap, Zul akan grab sedikit banyak lah. Selalunya Zul grab dalam $100-200 je. Probably dalam ni Zul akan grab dalam $500 ataupun $400 lah kawasan ni. Untuk grab banyak lagi expected buat lower low, higher high, lower low, bukan then melakukan another bull. So itu yang Zul expected untuk Bitcoin apa berlaku. So apa lagi yang data kita nampak dekat sini untuk daily, apa yang nampak sini
So kalau nampak bila zoom in, kita nampak ini adalah pattern apa. Kalau ada yang dah lama mungkin dah tahu, ini adalah pattern bearish engulfing. So apa bearish engulfing adalah satu candle hijau yang ditelan candle merah. So sekiranya pukul 8 besok candle ni masih lagi berada sini, close bawah candle hijau ni, so bawah shadow hijau ni, confirmation bahawa inilah bearish engulfing. So bila bearish engulfing, apa yang berlaku, price itu akan jatuh ke bawah. So jatuh bawah sampai mana? So macam cakap, kita tarik Fibonacci, expected akan jatuh di kawasan Fibonacci ni antara kawasan 34 ke 32k. So inilah kawasan buy kita. So jangan cakap tu tak payung kawasan buy. So macam cakap, kita buy ini ialah kita mengurangkan risiko. Daripada anda buy kawasan resistance, kumpul lah yang saya cakap, ini adalah buy yang high risk. So kalau anda buy kat sini, ada risk ini adalah low untuk price tu jatuh bawah, tapi kat high untuk naik ke atas. Kat sini anda buy low high risk untuk price tu jatuh ke bawah, berbanding price tu orang kata persen untuk naik ke atas amat sedikit berbanding persen untuk jatuh bawah. Kat sini persen untuk naik atas lebih tinggi berbanding persen untuk jatuh. So kat mana nak buy? Kat sini ataupun kat sini? So bagi Zul akan buy kat sini. So kalau terlepas tak masalah, kerana price itu sampai sini dah melaku bounce ke atas, jangan risau, net position buy akan muncul kat mana? Kat kawasan ini. So jangan risau, jangan tamak dalam market, jangan kejar jalan FOMO. Itu dekat itu penyakit FOMO, jangan FOMO dalam market. So tunggu saja. So tengok price dah jatuh dengan drastik 38. So sama juga berlaku ini, dah jatuh. So tunggu je apa yang berlaku. So kena dua position buy. Sini buy, jatuh 30 pun kita buy. So jatuh lagi bawah ni kita akan tunggu yang paling lower 26. So kita mungkin ada lagi, mungkin jatuh bawah lagi, mungkin tak pasti. Tapi ini aku kata tu nampak sedikit bullish lah. So akan grab, sebab tu cakap tu akan grab banyak sikit ni, dalam 400 ke 500 dolar untuk buy BTC saja, untuk expected akan melakukan ke atas. So guys, lagi kita pergi Solana. Sebab apa ada subscriber tu tanya pasal Solana, sebab apa sahabat kita ni dia beli di kawasan 36 dolar. So 36 dolar adalah di kawasan ini. So Zul tak tahu banyak mana dia beli. So dia tanya Zul, adakah dia patut cut loss ke apa. Untuk Zul, bagi Zul, untuk Solana adalah altcoin yang terbaik untuk kita hold long term. So kenapa? Kita tengok prestasi dia buat kita tengok prestasi untuk Solana ni. Dia buat high dia adalah di 58, dia rejection di kawasan Fibo, dia balik ke kawasan resistance, balik kawasan support, bounce kurang naik sikit, tapi dia buat pattern. So kita ingat, orang kata antara banyak chart Solana yang paling cantik pergerakan dia. Orang kata paling healthy, paling sihat lah pergerakan chart dia untuk pengganti A. So apa yang berlaku tadi, kita tengok price berada di kawasan antara support dan resistance. So wherever dia sampai kawasan support, dia reject. So kita tengok kat sini apa yang berlaku. Siapa nak macam Zul tunggu nak beli Solana. Zul tak ada Solana, tapi memang Zul tunggu nak beli. Zul tunggu bila price itu jatuh di kawasan 23. So adakah potensi? Masih ada potensi. Sebab apa? Zul ada detect satu pattern ni, pattern bearish. Ini adalah pattern descending triangle. So descending triangle pattern tu, tengok dia main dan cantik ya. Bounce. Sekiranya break ini, macam nama dia break pattern bearish, Zul expect akan sampai kawasan resistance. Bila kawasan resistance, expect akan berlaku resistance balik. So apa yang Zul expect ni adalah probably sekiranya kita berlaku buran macam juga BTC probably akan jatuh sampai 34. So apa yang akan berlaku di Solana mungkin akan last jatuh untuk sampai di kawasan 23. Ini yang kata last expected, maybe last untuk kita dapat harga Solana paling rendah lah dalam 3. So akan buy kat maybe akan buy dalam 200 ataupun 300 dolar untuk Solana ni. Kemudian dia expected untuk price tu melakukan kenaikan. So pada yang berada, ada sahabat kita yang beli di 36 ni. So 36 ni apa yang anda boleh buat? Solana untuk long term, yes, Zul amat yakin untuk Solana untuk long term. Tapi untuk anda buat sekarang ni 36. So untuk 36 ni anda buat dollar cost average lah. So katakan anda beli 36, katakan anda beli satu coin, anda katakan anda beli satu coin yang berharga 36 dolar. So satu coin darab dengan 36 dolar, anda akan beli 30. So anda ada satu coin lah, katakan anda beli satu coin. So tak tahu berapa banyak coin anda beli. So katakan satu coin di 36. So sekarang price berada di kawasan 30 dolar. So anda dah rugi 6 dolar. So macam mana nak kurangkan kerugian? Apa yang anda perlu buat adalah bila price sampai di kawasan 22 ni, anda beli lagi. Sebab apa beli? So katakan anda beli dalam 5 coin lagi. So tadi ada satu coin berharga 36. So bila price harga 23, bila price sampai di 23, anda beli dalam 5 coin. So 5 coin, sorry,
$23 $23 untuk satu coin. Anda beli 5 coin, darab 5, so akan jadi 115. So 115 tambah yang anda beli kat atas ni, satu coin 36, so tambah 36, so tambah 36, so total investment anda dalam Solana adalah 151. So total investment 151. Berapa aset yang ada Solana? So tadi kita beli satu di 36, kemudian $23 tu kita beli 5 coin lagi. So total aset Solana kita ada 6 coin. So 6 coin, 151 bahagi dengan 6. So price kita berada di kawasan $25. So anda tak perlu tunggu harga naik sampai 26 untuk untung. Price itu bila naik sampai di 25 saja, 25. So price itu bila beli sini, right, dengan itu kita ingat tak perlu tunggu price itu sampai 36 untuk untung. Cakap beli kat sini satu coin, beli kat sini beli lagi 5 coin. So price itu tak perlu tunggu untuk 36 untung. Price hanya perlu naik sampai 25, anda dah kembali untung. So apa berlaku 25 ni anda boleh buat, tunggu dia sikit sampai naik atas. So sampai ni anda boleh tunggulah. Kalau nak hold, turunkan hold. Tapi apa yang cadangkan berlaku, bila dia profit, anda lockkan anda punya tu dalam profit itu. Untuk lock profit itu, at least biarkan price itu kembali ke kawasan resistance. At least sampai resistance, anda terus lock anda punya profit. Apa yang lock, kalau di Binance tu, anda set terus sell limit anda di kawasan ni, ataupun maybe ambil profit sikit, maybe dalam 30, anda jual 6 coin anda tu, 6 coin itu di kawasan $30. So anda akan untung, kalau 6 kawasan 30, anda akan untung dalam 30 darab 6 coin, so 180 tolak 115 tadi. So anda untung dalam $65. Tapi untuk tu sebenarnya kalau dah dapat ini adalah very good punya. Tak perlu pun cut, hold saja position at least sampai di kawasan all time high 58, barulah kita akan jual sedikit. Kat mana? Bila sampai di kawasan ni 1.2, 1.6, 2.6, 3.4, anda jual 10%. So bila whatever price sampai ke ni, keluarkan 10%. Sampai kat sini keluar lagi 10%. So sampailah kawasan atas antara 3.6, 42. So mungkin 36 ni dah boleh beware lah. Sebab apa? Bila dah sampai 36 ni, kita expected price akan buat retracement balik. At least retracement sampai yang kata dalam 8. Kalau untuk sini kita tengok Solana untuk kali ni dia buat retracement berapa banyak? 63%. Kita expected yang paling cepat lah untuk retracement balik dalam 36. Dia buat retracement 60%. Macam cakap, tengok price tu akan sampai balik di higher height yang lama. Expected sampai balik ke 1.2. So macam cakap, kita dah bawa keluar modal 1.2, 10%. Kau kat sini maybe kita akan tinggal 10% saja investment, yang lain 89% kita akan keluarkan. So bila price tu jatuh balik bawah, kita akan buy balik di kawasan ini. So apa yang cakap, kalau untuk Solana ni, antara bagi Zul adalah coin yang Zul nak simpan lah, sebab Zul nak beli. So Zul tak ada lagi Solana, memang Zul tengah tunggu peluang untuk buy. So Zul nampak sekarang ni ada potensi untuk buy. Sekiranya Bitcoin jatuh di kawasan 34k tadi, Zul expected Solana akan jatuh di kawasan 23, and then Zul akan grab buy. Maknanya Zul akan set limit, maybe Zul akan masuk dalam $200 tu untuk Zul buy di 23 di $23. So expected kalau 200 bahagi $23, so expected akan dapat dalam 8 coin lah. So 8 coin tu akan dapat untuk Solana. So now untuk apa, jangan jual, biarkan. Sebab kalau anda jual akan negatif. So apa yang boleh buat, so tak tahu berapa banyak anda yang buy kat sini. So kerana ada buy banyak kat sini anda kena buy banyak lagi lah. So hold aja. Sebab apa, selagi anda boleh buat stop loss tu mungkin dalam bawah ni lah, bawah $12. Bawah 12 ni boleh buat stop loss, tapi banyak lah kalau stop loss tu. Tapi so expected kan Solana ni memang bagus untuk long term. Sebab apa, untuk dia punya technical analysis dia tak ada lagi yang lagi better daripada Solana ni. Antara yang lain itu, walaupun Ethereum, BNB pun, Solana yang paling terbaik lah. Walaupun Cardano tu ada lebih 1000, dan Solana lah yang terbaik dia punya technical analysis. So expected tu, itu je yang boleh buat. Yang tu boleh ajarkan macam mana nak kurangkan average per unit tu. Anda buy kat sini, so ke bawah ni buy baju lagi banyak. So expected price tu akan average jatuh 25. So tak perlu lagi tunggu harga naik 36 untung. So bila harga naik 25 je dah untung. So hopefully kat sini jangan buy, tunggu sekiranya price tu jatuh 23, anda boleh decide lah sama ada nak buy ataupun tidak. So tu akan buy lah di kawasan 23. So itu untuk Solana. Let's go, kita pergi balik ke Bitcoin tadi. Sama juga, apa akan berlaku untuk kita akan tengok RSI. Tu RSI apa yang tengok,
ini daily. So daily dah pun berlaku rejection daripada 70. So Zul expected untuk daily hanya jatuh di kawasan 50. Bila jatuh di kawasan 50, Zul expected ini akan jatuh di kawasan ni dan akan expected bounce balik ke atas, dan kita akan buat rejection, buat high high baru untuk break kita punya kawasan ini. Itu RSI yang akan berlaku. Tu untuk daily. Di sini pun untuk RSI pun dah overbought, so dah expected akan jatuh lah. So kita tengok apa akan berlaku di dalam market case. Sekiranya price tu tak jatuh bawah ni, dia akan bounce sedikit je naik ke atas, masih boleh. Sebab apa? Ingat, kita 70, kita ada masih tinggi, seperti paling tinggi dulu pernah sampai di kawasan 80 ke 90. So RSI ni masih lagi boleh rebound balik ke atas untuk sampai 80-90. Sekiranya ini berlaku, RSI ni naik ke atas, apa kita akan nampak? Kita akan nampak pergerakan yang macam ni lah. Kita akan nampak pergerakan yang draw hijau ni. Mungkin kita tak nampak dah price ke 34, which kita terlepas lah peluang buy ni. Mungkin dia hanya jatuh sedikit saja, kemudian berlaku rejection, dan itu akan berlaku. Ini akan sampai 62, sampai 80-90 kita akan jatuh. So price maybe akan buat consolidation, akan jatuh sedikit, almost maybe dalam kawasan ni sebelum melakukan kenaikan. So inilah kawasan next buy kita sekiranya kita terlepas kawasan buy. So macam cakap, jangan FOMO dalam market. Sekiranya anda tahu baca chart, anda akan ni lah, kita tak risau pun. Anda terlepas peluang ni, jangan risau. Terlepas peluang ni, peluang lain akan datang. So daripada anda buy kawasan ni, macam cakap, buy kawasan ni lah very high risk. Percentage untuk jatuh lebih tinggi berbanding percentage untuk jatuh ke atas. So guys, itu saja untuk malam ni. Harap apa yang Zul share ni amat membantu anda. So macam cakap, jangan FOMO. Tapi satu lagi Zul nak share, penting kepada newbie, kepada siapa-siapa yang dalam Bitcoin, dalam kripto masih belum ada sebarang coin, belum zero, tak ada langsung asset dalam coin. So untuk dalam Zul recommendkan anda buat 50% dalam bentuk pembelian dalam Bitcoin. Senang cerita, ada RM1,000, RM500 tu khas untuk beli Bitcoin. Dan beli Bitcoin jangan all in 500. So apa yang Zul katakan, katakan tadi, ada RM1,000 untuk invest dalam kripto. So RM500 itu pisahkan untuk beli Bitcoin saja, dan RM500 lagi anda boleh beli untuk, biar ada RM100 untuk Ethereum, RM100 untuk BNB, RM100 untuk ADA, RM100 untuk Solana, RM100 untuk maybe another coin, maybe Dogecoin ke, Matic ke apa, anda boleh pilih lah altcoin tu. Tapi altcoin yang wajib betul suruh beli Ethereum dan BNB. Ethereum, BNB, Cardano. So 3 ni altcoin wajib beli. Kalau lagi satu pilih lah. So Bitcoin 50%. So tadi 500 kita cakap kita ada RM1,000. So 500 khas untuk 500 khas untuk apa ni Bitcoin. So 500 tadi anda bahagikan kepada 10 bahagian. So bila 10 bahagian 500 akan jadi berapa? Oh, Zul lemah sikit fail ni. So kita pakai calculator. 500 bahagi 10 bahagian, kita akan jadi RM50. So kita akan ada 10 bahagian yang berharga RM50. So kita ada 10 kali untuk membeli Bitcoin dalam Bitcoin. So apa yang buat hari ni, buat Binance punya account. So link deactivation account ada di bawah. So bantu tu, kalau anda nak support channel tu, link Binance ada di bawah di description. Anda buka je, show more, ada Binance, klik itu anda boleh create account Binance. Kemudian hari ni juga tak, whatever price, tak kisahlah baik Bitcoin harga berapa pun hari ni, anda buka-buka je, terus buy di spot tu, buy sebanyak RM50 ataupun $50, ikutlah, ikut berapa dana ada banyak pun tak kisahlah. Kerana ada 1 juta, bahagilah banyak berapa. Kalau ada RM10,000, katakan sini ada RM10,000, so ni RM5,000, so kat sini confirm jadi RM500. So bila RM500, beli saja RM500. Ataupun tadi kita expected sembang ni pasal 1,000 je. So bila 1,000 bagi 2, 50% untuk Bitcoin, 500 bahagi 10 jadi RM50. So whatever ini link di bawah Binance, klik account Binance, buat account Binance, pergi ke spot, terus beli whatever price Bitcoin, beli je RM50 kat sini. So net, kat mana next buy? So macam cakap, tunggu bila jatuh kawasan ini. So bila jatuh kawasan ni anda boleh beli, mungkin beli dalam 2 ataupun 3 bahagian. So kata nak beli 3 bahagian, so 3 bahagian tadi RM50 RM50 dah harap dengan 3 bahagian lagi kita ada, tu kita 10. So kat sini tadi beli 50, kat sini beli 150. So kena 150 tambah 50, kita ada 200. So kita ada lagi balance berapa? Kita ada balance lagi dalam 300 untuk buy Bitcoin. So tunggu sekiranya price itu melakukan kenaikan, sekiranya price itu ni kita beli 50, kemudian kita beli 150,
dah ada berlaku naik tadi kat sini, kita akan risau, kita akan buy lagi macam biasa, kita akan buy sikit, kita akan better, kita akan buy maybe dekat atas nanti kita akan boleh buy sedikit, sikit banyak lah. Kat sini tadi 5 bahagian mungkin beli lagi $50, RM50, naik lagi kat sini kita beli 50. So dengan itu anda akan profit along the way lah, along kenaikan. So inilah teknik belian ya. Jangan cakap teknik beli tu kena betul. So bila anda beli teknik betul tu, anda tak risau lah whatever price tu naik ke turun ke. Macam tu cakap price naik, adakah tu FOMO? Tu tak FOMO, tu biar je. Dia naik tu untung, dia turun tu buy. Sebab apa? Kat belakang-belakang ni tu ada buy position. Tu kat belakang ni semua tengah profit. So untuk adakah tu patut FOMO buy sini, tak perlu FOMO. Sebab apa? Buy price tu boleh jatuh, kat sini kita grab. Kita kena naik, kita profit, kat sini pun kita akan buy. So kuasaan buy sentiasa ada, jangan FOMO dalam market. So guys, so ada untuk malam ni. Banyak yang terima. Hopefully ni Zul akan upload awal sikit. Sebab apa? Zul dah tukar tingkat kepada lain. So Zul tingkat tu ada data. So hopefully Zul akan upload awal lah, lebih kurang 8. So guys, itu aja untuk malam ni. Okay guys, please like, please subscribe, please share kepada rakan-rakan lain. So sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh ruangan komen ataupun nak tanya lagi detail, pergi ke Facebook Zul, ruangan ni di bawah, DM je di Facebook Zul, tanya apa je masalah, contoh, dan Zul akan cuba selesaikan masalah anda lah untuk bantu setakat yang Zul mampu lah. Sebab Zul pun tak adalah padu sangat. Zul pun biasa-biasa je. Zul pun masih lagi awal dalam Bitcoin. Zul start invest dalam awal tahun itu. Zul mula-mula beli itu dalam bulan 2. Masa tu harga dalam kawasan ni lagi, masa tu Zul buy harga dalam kawasan ni, dan Zul ada pun buy kawasan-kawasan atas ni. So untuk pengetahuan anda, Zul untuk Bitcoin saja, untuk coin Bitcoin saja Zul perlu harga naik 52 barulah Zul akan profit. So sebab apa? Sebab ada buy banyak lah di kawasan atas ni, and then price dia jatuh, Zul expected ke BTC naik 52k barulah Zul akan untung. So sebab apa? Zul expected untuk buy banyak lagi lah. Sebab tu Zul akan buat pembelian banyak ni untuk macam Solana ni, untuk jatuhkan average tu bukan 52, expected tu untuk jatuh at least sampai ke 40. So dia bila jatuh 40, tu tak perlu tunggu sampai 50 tu profit. 20 hanya naik tu sampai 40 dan akan profit. So sekarang ni belum lagi, so masih lagi dalam, dah turun sikit dalam 51 ke 50k. So kira itu dah 50k. So untuk jatuh lagi tu perlu buy lagi lah di kawasan ni. So sebab tu cakap, so expected tu kena buy lagi banyak lah di kawasan retracement dekat yang tu buat ni, aku kata di kawasan dah jadi lukisan apa kat sini tu, di kawasan ni lah 34 ke 32. So macam cakap, Zul expected tu akan buy banyak di kawasan ni. So guys, Zul rasa itu saja untuk malam ini guys. So please like, please subscribe, please share kepada rakan-rakan anda lain. So jumpa lagi untuk pagi besok. Assalamualaikum, bye bye. Jangan FOMO. Everybody get your fucking hands up.